jatuh ke tangan pemain kita Indonesia. dapat melihat di sini Logan tidak akan digunakan. Jadi kita ada untuk Air Asia Saiyan, kita ada penjahat kakap, Solos Rush, King Fredo dan juga Gripex. Tidak akan digunakan. Pasukan bukan RRQ, kita ada Ayam Jago, Instinct, Liam, Lemon dan juga Yap, sekarang kita dapat lihat Hayabusa Lancelot dan juga Grok telah di-ban keluar. Ya, Hellcat perlu di-ban oleh RRQ. Kalau tidak, kita dapat saksikan Solos menggunakan Hellcat dan mencuri semua Lord, semua Turtle, semua Crab, semua Buff, semua Jungle, semua Minion diambil kat dia seorang. Dan untuk pengetahuan Adam, Air Asia Saiyan adalah satu-satunya pasukan yang menggunakan healer dan berjaya, dan Hellcat yang tidak di-ban. Solos terus mengambil Hellcat. Tidak menunggu orang kata terus saja dia dapat, terus saja lock. Mereka sudah bersedia dengan drafting ini, tetapi RRQ boleh mendapatkan Gashen dan juga Chow. Kagura, jangan lupa Kagura, sebab Kagura untuk Lemon. sekiranya Kagura tidak diambil sekarang oleh RRQ, saya rasa saya yang boleh menggunakan Kagura sekarang kan. Fredo ada bermain dengan banyak kali juga dengan Kagura, tetapi RRQ pilih untuk mengambil Fanny dan juga Chow. Ya, betul. Dan saya rasa memang Kagura kena diambil sekarang, dan juga Johet untuk counter balik Fanny tersebut. Nampaknya Johet telah pun diambil. Di manakah Kagura Rush banyak kali bermain dengan Johet masa sekarang. Betul, saya setuju. Bagaimanakah kita nak tengok prestasi RRQ dengan tiada Kaguranya? Kalau Kagura dilepaskan oleh Air Saiyan, memang cari masalah. Ya, ingat drafting ini masih lagi berjalan untuk pasukan Asia Saiyan. Mereka memilih untuk Saber untuk melakukan counter Fanny. Jadi Liam dan Lemon boleh mengambil Kagura, dan lihat di situ mereka menjawab terus dengan mengambil Kagura untuk Lemon. Dan di sini tank untuk pasukan RRQ, kita ada Chow dan juga Lolita. Rasa Akai dan juga Harley mungkin akan dipilih oleh tim Air Asia Saiyan ataupun Akai Gashen, sebab mereka masih tiada lagi damage magic. Betul tu. Dan mungkin juga Harley. Ya, mereka harus cari cara untuk membentikan Fanny. Dan nampaknya Akai adalah respons yang diberikan oleh Air Asia Saiyan, tapi masih belum lock lagi, tuan-tuan dan puan. Sekali lagi, Harley ataupun siapa, Cyclops ke mungkin. Ya, dua pilihan yang baik, namun tiada magic damage daripada Air Asia Saiyan. Wow, satu strategi yang berbeza kita dapat lihat pada hari ini. Dan apakah pilihan terakhir untuk pasukan RRQ? Saya rasa dia adalah fighter. Mungkin Natalia boleh diambil, Lapu-Lapu juga pilihan yang baik. Jadi apakah strategi yang akan digunakan oleh pasukan RRQ sebagai pick mereka yang terakhir? Pasukan Air Asia Saiyan fokus untuk melakukan split push di sini. Ya, saya rasa ada kekurangan besar juga untuk Air Asia Saiyan di sini, kerana mereka tiada magic damage langsung. Jadi semua hero, ya betul, semua hero daripada RRQ boleh beli item armor paling murah, iaitu Blade Mail, memberikan 90 armor. Sangat-sangat banyak. Dan Alpha telah pun diambil untuk mengurangkan nyawa tank sekaligus nyawa-nyawa hero lembut menggunakan true damage. Saya suka dengan drafting yang dibuat oleh pasukan RRQ. Kita ada Ayam Jago yang akan bermain Alpha, boleh scaling, early game yang kuat daripada Fanny dan juga Kagura, dan juga tankiness yang tinggi daripada Liam dan juga Instinct. Namun di pasukan Asia Saiyan kita dapat lihat banyak permainan mana mereka mahu mendapatkan kill dan juga split push daripada Bane. Saber yang dimainkan oleh penjahat boleh menangkap Fanny dengan mudah. Hellcat juga boleh bunuh Fanny dengan mudah. Jadi sekiranya mereka berjaya menangkap seorang, ini adalah berita buruk untuk RRQ. Ya, saya setuju, dan nampaknya game akan bermula sekarang. Tanpa melengahkan masa, kita masuk ke game kita yang pertama di antara Air Asia Saiyan menentang RRQ. Air Asia Saiyan di pasukan biru, RRQ di pasukan merah. Sekali lagi, rancangan ini dibawa khas oleh official sponsor kita, SEA Gamer Mall. Dan sekali kita dapat saksikan bagaimana kedua-dua tim merebak dalam seluruh map di sini. Nampaknya King Fredo mencari peluang untuk melakukan proxy dengan pantas. Lolita datang daripada belakang. Di mid lane ada 3 hero. Mereka cuba untuk mencari King Fredo. Damage tinggi dikeluarkan, flicker diguna, tetapi diikuti oleh 2 orang pemain RRQ. Minum ditegur di situ. Satu lagi damage diperlukan, dan Ayam Jago mendapat kill pertama. Tuturu berjaya mendapatkan kill yang kedua. RRQ
satu aggression yang tak sepatutnya dilakukan sebegitu rupa daripada tim AIG Sayang. Dua hero telah pun ditumbangkan. Satu permulaan yang baik bagi RRQ dengan kita tahu mereka terkenal dengan early game phase mereka. Dan Lolita sangat kuat di early game. Jadi siapakah yang akan mendapatkan gol tersebut diberikan kepada Alpha. Namun Alpha telah mati, jadi tidak berbaloi buff tersebut. Ya, saya setuju. Nampaknya Hellcat telah pun tiba di sini. Kagura, payung dia ada lagi ataupun tidak? Lemon cuba untuk ditangkap, masih lagi mengejar. Tidak terkena ultimate tersebut. Tetapi kita dapat lihat, wow, Solo kill tepat pada masa yang dia berjaya mendapatkan level 4 dan betul. Terus berjaya membunuh Lemon sebentar tadi. Satu calculation yang sangat cantik. Dia tahu kalau dia kejar cukup lama, is long enough untuk dia dapatkan level 4. Wow, sangat cepat gerakan yang dilakukan oleh kedua pasukan ini. Ya, dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana dia bottom lane akan masih lagi bertarung dengan Fanny seorang. Ya, saya rasa AIG Sayang perlu cari peluang untuk menjatuhkan Fanny sebaik mungkin pada tahap awal ini sebelum Fanny mengganas. Dan turtle telah pun dimulakan oleh RRQ dengan pantas sekali Kuto. Ya, sekarang telah disedari oleh Rush. Rush sekarang bersedia untuk menghalang gerakan RRQ. RRQ sekarang berundung. Ingat ultimate masih ada. Tidak punya ultimate lagi Kagura. Tetapi King Fredo terlampau ke hadapan. Maaf, bukan King Fredo, tapi Rush terlampau ke hadapan. Tetapi dia berjaya melarikan diri. Satu saja hit diperlukan. Tapi Rush berjaya melarikan diri. Dan saya tak pasti apa yang cuba dilakukan oleh Lolita. Terlampau ke hadapan, terlampau tamak di situ. Dihukum oleh pasukan Asia Saiyan. Dan mungkin Saiyan akan mengambil turtle. Ya, dan sekarang di atas Alpha melakukan satu push seorang diri. Dia akan mendapatkan sebanyak duit yang boleh. Dan Fanny adalah hero yang paling fat dalam game ini Kuto. Yap, belum lagi orang kata kita melihat kedudukan Fanny di sini ditunjukkan oleh pasukan. Jadi kita dapat lihat gerakan disusun oleh pasukan RRQ. Mereka cuba untuk memeriksa turtle, tapi pasukan daripada Asia Saiyan menghalang sebarang objektif daripada diambil daripada RRQ. Ya, satu zoning yang baik daripada kedua-dua tim yang mereka memainkan psychological gameplay, kacau positioning. Satu sepakan yang baik, tapi adakah Rush yang mereka mahu cari? Lihat damage yang dibuka sangat-sangat tinggi. Rush hampir mati sini dan King Fredo berjaya mendapatkan kill. Tapi Rush akhirnya menjadi mangsa yang pertama untuk pasukan Asia Saiyan. Namun damage dikembalikan dan saber yang digunakan oleh penjahat mendapatkan kill seterusnya. Satu permainan yang baik. Namun Fanny masih lagi orang kata belum dapat lihat sebarang gerakan berinsting. Ya, betul. Kita dapat saksikan bagaimana Lemon betul-betul menggunakan payung yang dia ada kat tangan dia tadi. Dan dari segi skor sekarang adalah 5-3 dan duit menyebelahi Asia Saiyan sebanyak 2,000 perbezaan gol. Dan kita dapat lihat satu orang kata ambush yang baik, tetapi King Fredo seorang diri dan dibunuh begitu saja. Ya, betul. Dan Solos hampir-hampir terperangkap di tangan Chow. Masih lagi mencari peluang untuk menangkap Solos di situ. Yap, sekarang sedang cuba dicari. Berjaya mereka mendapatkan Rise. Sekarang Fanny sudah bersedia dan Fanny mendapatkan kill, menyamakan semula kedudukan kill untuk kedua belah pasukan. Tetapi gol masih lagi berpihak di pasukan Saiyan. Dan RRQ akan mengambil turtle ini, tapi Solos mungkin akan cuba mencuri. Tidak, Solos akan berundung. Ya, dia bermain dengan agak selamat di sini. Kalau dia masuk tadi mungkin dia akan mati terlalu awal untuk melakukan pengorbanan. Kalau Lord mungkin lebih penting lah. Dan satu lompatan yang tidak kemas daripada Solos. Namun begitu di mid lane dan bottom lane ditinggalkan terbuka kosong ya. Asia Saiyan tak melakukan satu respons langsung untuk mendapatkan turret kembali. Tak ada sistem butter langsung berlaku di sini. Saya rasa tim Indonesia RRQ memang ada peluang untuk menangi game ini. Tengok duit sekarang dah sama banyak. Yap, kawalan map yang lebih baik daripada RRQ. Mereka cuba untuk mencari kesilapan yang akan dilakukan oleh pasukan Asia Saiyan. Satu lagi serang hendak mungkin akan dilakukan, tapi Asia Saiyan bermain dengan lebih berhati-hati kali ini. Ya, dan kita dapat saksikan bagaimana Solos diberikan sebanyak duit yang mungkin. Dan itu dia Akai. Kripex berjaya mencuri buff tersebut dan dengan mudah insting dibunuh begitu saja.
Ya, dan Johet pula sekarang masih lagi berada di top lane. Saya tak pasti kenapa Instinct berada di kawasan tersebut tadi. Sekarang itu dia turret dive yang akan dilakukan gabungan Alpha dan beramai-ramai. Lemon bersedia untuk menutup layam sebenarnya, menutup jalan, dan Rush menggunakan flicker dengan mudah untuk melarikan diri. Rush bermain dengan sangat keras di sini. Ya, saya suka apa yang dilakukan oleh Rush tadi. Dia flicker selepas Lolita punya ultimate sudah habis. Namun begitu, RRQ ada sedikit miscommunication. Lolita ulti keluar terlalu awal sebelum Johet ditendang. Jadi ulti dia rugi di situ. Ya, Instinct tidak berani untuk masuk kerana ada penjahat kakap yang boleh menangkap Fanny apabila dia bergerak ke hadapan. Lemon masih lagi belum ada apa-apa gerakan yang cuba dilakukan. Perlu mereka berhati-hati dengan payung Lemon. Dapat lihat ayam jago, damage yang sangat tinggi dikeluarkan. Lihat Solos, sedikit saja masalah mungkin akan orang kata mengundang kecurian di sini. Dapat lihat Instinct berjaya bergerak ke belakang, masih lagi mempunyai nyawa yang agak banyak, mencari Rush. Stun yang baik daripada Lemon, dan ayam jago mendapatkan kill yang pertama. Tapi di bahagian top, split push yang dilakukan oleh King Fredo berkesan di sini. Ya, Fanny dia terbang ke hadapan tadi waktu Hellcat buka ultimate dalam kegelapan, mencari peluang untuk bunuh musuh. Namun begitu tidak berapa efektif lah sebab baik Gripex membukakan ultimate untuk menolak semua minion keluar. Jadi membeli banyak masa, tapi Solom menggunakan Petrify berjaya membekukan pemain tersebut. Tetapi dapat lihat perlawanan ini bertaruh di antara di tepi dan juga di kanan. Namun begitu, kita dapat lihat penjahat kakak masuk ke depan. Ayam jago flicker untuk melarikan diri. Lolita masih lagi hidup, dan semburan daripada King Fredo berjaya membunuh Liam sebentar tadi. 1-1. Masih lagi perlawanan yang sangat-sangat dekat di antara kedua pasukan pada hari ini. Ya, Fanny masih lagi solo farming di bawah dan mencari peluang untuk mendapatkan duit sebanyak yang boleh. Sebab sekarang dari segi duit ya, Fanny sememangnya hero yang paling kaya dalam game ini. Dan sekarang dia sedang bergelut dengan Johet di bawah. Yap, kita dapat lihat Johet dengan tankiness yang sangat tinggi daripada Rush. Agak sukar untuk Fanny melakukan apa-apa. Tetapi sekarang kita lihat gerakan di bahagian ketam sekarang. Instinct cuba dicari, tapi dengan mudah melarikan diri. Kabel banyak tak kena stun tadi. Ya, tapi dia sempat menyelamatkan diri lah. Dan Lolita cari peluang untuk stun Saber. Berjaya kepada penjahat kakap. Stun dibuka dan penjahat kakap akan mati di sini. Akan diikuti dengan King Fredo yang disepak masuk. Tapi sebelum dia mati, dia berjaya mendapatkan satu ultimate. Gripex agak lewat. Sekarang 3 orang berkumpul. Namun adakah Gripex mampu melarikan diri daripada 3 orang pemain? Tapi kita dapat lihat gerakan masih lagi disusun oleh kedua pihak. Tidak cukup damage kerana sangat tinggi tankiness. Dan Solos berjaya mendapatkan turret di bahagian mid. Ya, memang sangat-sangat tanky. Dan kita dapat saksikan dari segi duit sekarang, AHC yang leading sebanyak 1000 saja. RRQ perlu balancekan benda ni balik dengan memusnahkan turret, curi farm musuh, dapatkan Lord mungkin, ataupun kacau farm tim AHC yang sahaja. Dan sekarang kita dapat saksikan Fanny masih lagi bersembunyi seorang di bawah. Alpha masih lagi jungling di belakang sana. Dari segi kill pula, RRQ mempunyai 1 lebih kill daripada Asia Science. Yap, kita perlu lihat satu lagi mungkin orang kata surprise yang akan dilakukan oleh pasukan RRQ. Menunggu satu lagi kesilapan. Dan kita dapat lihat Turu cuba untuk mencari Gripex, tapi tak ada siapa. King Fredo mungkin berada sedikit masalah sekiranya dia bergerak masuk ke dalam brush ini. Mereka boleh membuat surprise terhadap King Fredo, tapi King Fredo bermain dengan berhati-hati, menunggu sahaja. Saya rasa dia boleh hidup. Dia boleh tahu. Dan sekarang kita dapat saksikan bagaimana King Fredo masih lagi ditunggu oleh 3 orang di kawasan bottom lane. Namun begitu, di top lane lihat dipush oleh Hellcat dan juga Saber. Fanny dah pergi dah dan mereka terus pull back. Mungkin ada war yang akan berlaku sebentar lagi. Mereka melakukan perkara yang sama di atas je ikut tu. Mungkin bahaya. Tetapi inilah 2 tank penjahat kakap tidak berjaya melarikan diri. Stun telah dibuka dan terus dibunuh begitu saja. Satu orang kata permainan yang kurang kemudian HSA yang mereka tidak cukup orang untuk defend di sini. Tapi lihat di bahagian bottom,
King Fredo akan cuba mendapatkan tower. Ya, satu split push yang sangat pantas, map awareness yang sangat baik daripada King Fredo. Namun begitu, RRQ seluruh tim ada map awareness yang lebih baik kerana mereka dapat menangkap Saber. Ya, Saber dan juga Hellcat dapat ditangkap di atas. Namun begitu, di bawah turret dipecahkan dengan pantas ya. Inilah strategi yang selalu digunakan oleh pasukan Asia Saiyan, melakukan tak lain dan tak bukan strategi 4-1 mendapatkan split push. Tapi sepakan dibuka kepada Rush. Dapat lihat stun cuba dicari oleh Liam, berjaya mendapat beberapa orang, tapi lihat Lemon tidak berjaya mengeluarkan sebarang damage, dan satu demi satu pemain-pemain daripada RRQ hampir mati sini. Akhirnya Fanny telah tiba. Liam cuba untuk melarikan diri dan damage yang tinggi dikeluarkan daripada penjahat dan juga tak lain dan tak bukan King Fredo. Sekarang 3-0. Ya, dan Lord telah pun hidup, masih lagi hidup di sana. Tidak siapa lagi yang ambil Lord di situ. Saya rasa game ini King Fredo meletupkan Lemon. Damage yang sangat-sangat besar di situ. Fanny tidak dapat melakukan apa-apa sebab Akai berada di hadapan sekali. Nampaknya inilah peluang yang baik untuk Asia Saiyan pergi mengambil Lord. Ataupun tidak, mungkin sebab masih lagi banyak hero yang hidup di sana. Mereka tahu ada peluang yang tinggi untuk melakukan comeback oleh tim RRQ. Ya, sayang sekali orang kata Fanny tidak berjaya melakukan sebarang gerakan agresif. Tetapi ingat, ini belum lagi penamat untuk game kita pada kali ini. RRQ masih lagi ada peluang untuk bangkit. Namun Asia Saiyan berada dalam kedudukan selesa dengan 5,000 gol perbezaan. Ya, betul. Mereka melakukan zoning sekarang. Mereka pressure di kawasan jungle musuh sendiri. Chow pergi check di kawasan Lord di situ. Di bottom lane masih lagi ada Bane dan juga Hellcat. Akai berseorangan diri di atas. Adakah itu perkara yang bijak? Saber di belakang dia sedikit di sana. Dan masih lagi mencari peluang untuk clash secepat mungkin supaya tim mana yang akan dapat Lord ni. Mereka masih gambling lagi. Oh, Rush sekarang cuba untuk cari Lemon. Solos ke belakang. Adakah dia berjaya mendapatkan Lemon dengan mudah? Solos masuk ke belakang dan membunuh Lemon. Dan lihat di situ, ayam jago dihimpit oleh Gripex. Asia Saiyan mendapatkan kill demi kill. Tetapi dapat lihat Fanny berjaya mendapatkan satu. Namun kesemua pemain RRQ sudah mati. Dan triple kill untuk Solos. Solos memberikan aim yang sangat tepat. Dia tahu mereka perlu aim Kagura, bunuh Kagura secepat mungkin, dan kemudian baru mereka fokus kepada karakter yang lain. Ya, sekarang Chow saja berada di hadapan. Fanny masih lagi belakang di base. Saya rasa yang boleh steal Lord pun mungkin Fanny lah, sebab dia ada retribution dan dia boleh terbang masuk dan keluar dengan selamat. Namun begitu, Lord dengan pantas sekali dibunuh oleh tim Asia Saiyan. Wow, satu permainan yang sangat-sangat baik oleh kedua belah pasukan. Ini adalah salah satu boleh kata game yang agak panjang berbanding minggu ini. Biasanya game agak cepat berlangsung, tapi insting Rush membuka ultimate kepada insting, tetapi tidak cukup untuk mengejarnya. Ya, ini adalah game antara dua tim agregasi. Kita ikut nombor 1 dan nombor 2. Akai mungkin terperangkap, tidak sama sekali. Dia masih lagi selamat di situ. Fanny mungkin terdepan sangat. Wow, damage combo yang dibuatkan oleh Solos. Ini adalah sebab kenapa jangan bagi Solos Hellcat, kerana kalau bagi Hellcat, inilah masalah yang dia boleh lakukan. Dan Lemon gagal untuk melakukan apa-apa. Dan lihat combo yang dibuat. Liam cuba untuk stun, tetapi King Fredo sudah bersedia untuk membunuhnya. Dan penjahat kakap dapat kill yang seterusnya. Solos cuba untuk mendapatkan kill yang seterusnya untuk pasukan Asia Saiyan. Mati dia di situ, tetapi dengan pengorbanannya Asia Saiyan mengambil game kita yang pertama. Adam nampaknya terkelu sekarang. Wow, okey.